Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, untuk memulakan kelas kita pada hari ini bahagian yang kedua untuk solat mercu kejayaan, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, zikir petang. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Yang bermaksud aku redha Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Okay, untuk hari ini pelajaran 23 solat mercu kejayaan ni bahagian yang kedua. Sebab sebelum ni saya dah ulas untuk bahagian yang pertama. Apakah maksud solat ni yang bahagian pertama syarat fardhu solat, mukallaf, apa itu mukallaf, apa itu syarat-syarat wajib bagi solat, syarat sah solat, perkara yang membatalkan solat, rukun solat ada 13, solat sunat hayat dan sunat ab'ad. Dan yang terakhirlah sujud sahwi untuk minggu lepas. Untuk hari ini kita masuk bahagian yang kedua, iaitu akibat meninggalkan solat. Yang ni saya ambil dalam buku teks, muka surat 135 sehingga 139 hari ni So untuk tajuk ataupun subtopik yang kita akan bincangkan hari ini, masih lagi tajuk yang sama, cuma bahagian kedua, akibat meninggalkan solat. Yang pertama saya teruskan. Yang pertama ialah menjadi penghuni neraka sakar, sebagaimana dalam surah Al-Mudaththir, surah yang ke-74 ayat ke-42 dan 43. Yang saya bacakan terjemahan saja. Siapa yang ada buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 135. Okey, terjemahan dia ialah, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Mereka menjawab, kerana kami dahulu orang-orang yang meninggalkan solat. Maksudnya yang inilah akibat meninggalkan solat yang pertama, menjadi penghuni neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menjadi kafir jika menolak kefarduan solat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan terjemahan juga sama. Menurut Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Jabar radhiyallahu anhu berkata bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbezaan antara seseorang itu dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Yang ni ialah untuk hadis ataupun dalil nakli bagi menyatakan akibat meninggalkan solat bagi seseorang ialah boleh menjadi kafir jika menolak kefarduan solat. So maksudnya yang ni, kalau dia banyak perbahasan tentang kita kalau tinggalkan solat ni jadi kafir ataupun tak. Ini saya dengar lah daripada Ustaz-Ustaz Wadi Anwar. Siapa-siapa ada ke lapangan boleh tengok ceramah beliau Sebab dia kata ada pandangan beberapa mazhab, ada kata dia tahu wajib solat, tapi maksud menolak kefarduan solat ni, contoh dia kata solat tu tak wajib, tu tolak, tu menjadi kafir automatik. Yang tu kata tak payah solat lah, bukan fardu pun, bukan wajib pun, tu tak boleh. Maksudnya dia telah jatuh kufur ataupun kafir. Auzubillah. Yang ketiga ialah berdosa besar. Ini saya ambil dalam surat apa ini? Tak ada Saya ambil dalam buku kerja kot ni, berdosa besar. Iaitu meninggalkan solat. Kita tengok yang seterusnya ialah hikmah. Gerak hikmah solat dalam kehidupan mukmin. Mukmin ni orang-orang yang beriman. Okey, kita tengok yang pertama, penawar stres dan tekanan perasaan.
Sebab tu siapa yang dah tengok, saya dah kongsikan saya dekat saya punya YouTube channel. Ustaz tu nama apa Ustaz, kalau tak ingat lah ustaz tu nama apa. Dia kata kita anda kata kita nak rawat stres ataupun merawat tekanan perasaan, kita kita kena solat. Maksudnya yang itulah dia punya apa? Dia punya penyampaian. Maksud hikmah solat. Yang tu yang pertama. Yang kedua ialah mendapat pahala dan meningkatkan darjat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini ada dalam hadis rasanya ni. As-salah as-salam kata file macam ni. Hadis dia tak ada ingat. Kalau saya ingat saya bacakan balik. Nanti Ustazah kalau ingat dah terus sampaikan hadis ni maksudnya solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dia punya hadis. Okey, yang keempat, membentuk diri mulia, membentuk disiplin diri dan akhlak mulia. Maksudnya kita solat ikut disiplin masa dia sendirilah. Pukul berapa Zohor. So maksudnya kita solat pada waktu tersebut. Jangan pula Zohor kita pukul 4.30. Ni contoh. Maksudnya kita kena disiplinkan diri. Dan insyaAllah orang yang solat ni, dia akan berakhlak mulia. Tu yang keempat. Yang kelima ni warna merah ni, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Ini hikmah dia. Mungkin ada peristiwa lah kot yang ni. Masa dia solat, dia boleh menyembuhkan penyakit. Mungkin saya tak boleh nak kongsi sebab saya tak ada pengalaman yang ni. Yang seterusnya, yang warna oranye ni, sebelah kiri, memberikan kebahagiaan hidup dan ketenangan jiwa. Yang seterusnya, warna biru sebelah kiri, hidup selamat, diberkati dan dikasihi oleh Allah. Dan yang terakhir, untuk hikmah solat, melahirkan masyarakat yang harmoni. Yang ni. Maksudnya inilah antara hikmah solat dalam kehidupan mukmin. Kalau soalan ni keluar dalam exam, so boleh jawab untuk saya punya tip, kita boleh jawab terhadap diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, terhadap masyarakat. Tu dua contoh. Maksudnya kita nak ingat cara ataupun hikmah solat terhadap diri sendiri. Kita boleh jawab mendapat ganjaran pahala ataupun boleh meningkatkan darjat. Tu satu markah. Yang kedua, bila kita solat, apa yang kita dapat? Hikmah ni apa yang kita dapat bila kita solat? Yang tu yang pertama lah, mendapat pahala. Yang kedua, dia boleh kita relax. Solat ni sebenarnya kita relax. Nanti kita tengok hikmah dia daripada sudut sains nanti. Untuk slide yang seterusnya. Maksudnya kita boleh menenangkan perasaan. Itu antara jawapan dia. Dan yang ketiga, boleh melahirkan masyarakat yang harmoni. Itu ialah jawapan yang ketiga lah. Yang lain-lain tu boleh hafal lah ataupun faham. Faham lah senang cerita. Sebab kita nak bila kita buat, kita tahu apa hikmah dia. Kenapa kau tak solat? Rugi. Ustaz tu bagi tahu macam tu. Kita nak bagi tahu supaya orang tu solat. Jangan cakap, oi kau tak solat, kafir masuk neraka. Jangan cakap macam tu. Kita nak tarik dia supaya solat. Rugi kau tak solat sebab solat ni dia kita boleh menenangkan jiwa. Maksudnya jiwa kita tenang je waktu solat. Saya kongsikan kisah Imam Abu Hanifah berkaitan dengan solat ni. Nanti kalau saya tak ingat, tolong ingatkan balik, saya tak komen. Kita tengok yang seterusnya. Kelebihan solat dari segi sudut sains. Biar sekejap. Ya. Tu Afika nak masuk. Afika nak masuk. Saya dah auto admit ni, tak dapat dia. Tak dapat. Okay, saya teruskan dengan kelebihan solat dari segi sudut sains. So ada 4. Ada 4. Sekejap. Ada 4. Yang pertama, kita tengok dia punya perlakuan ketika berdiri ataupun qiyam ataupun iktidal. Takbiratul ihram dan qiyam. Sekejap. Okay. Ketika takbiratul ihram,
dan ketika berdiri. Yang pertama ialah dia punya kelebihan daripada sudut sains. Dia boleh meluruskan tulang belakang. Yang pertama. Yang kedua, membesarkan rongga dada dan menjadi satu latihan pernafasan. Maksudnya kita kiam, kita tarik nafas kan. Maksudnya kita kat situ kita mengawal pernafasan. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, melancarkan pergerakan sendi. Ini kan tak betul ihramkan, kita gunakan pergelangan tangan kan, kita angkat takbir. Maksudnya kita melancarkan pergerakan sendi di bahagian pergelangan tangan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, ketika rukuk, i'tidal dan tamakninah. Yang dia punya kelebihan ialah yang pertama, mengelakkan risiko penyakit tulang belakang. Kita rukuk sampai habis. Kita rukuk ni kalau ikutkan 90 darjah. Dia punya cara 90 darjah. Okey, yang kedua, terapi untuk merawat dan mengurangkan sakit belakang sama juga. Dan yang ketiga ialah memberikan ketenangan dan meningkatkan kewaspadaan. Ini untuk perlakuan ataupun rukun dalam solat, apa yang kita buat, apa kelebihan dia dari sudut sains. Itu yang kedua.